Wang negara bukan wang kita atau wang mak bapak kita. Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Muhammad Hanifah Maidin membidas kenyataan Pegawai Khas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Isham Jalil yang menyatakan bahawa Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang tidak memahami perlembagaan negara. Menurut Isham, pakej rangsangan ekonomi COVID-19 yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu tidak perlu dibahaskan di Parlimen dan ianya membazir masa. Setakat yang saya baca kenyataan Kit Siang dan dengar penjelasan lisan Anwar Ibrahim, tak ada pun mereka berdua kata tak boleh belanja wang dari pakej rangsangan ekonomi yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Hanifah bersetuju bahawa dana tersebut boleh dibelanjakan dahulu tanpa kelulusan Parlimen seperti kes bajet tambahan. Tapi tak boleh sama sekali lari dari Parlimen untuk kelulusan walaupun dah belanja duit, katanya dalam kenyataan di Facebook. Pada Jumaat lalu, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pakej rangsangan ekonomi yang berjumlah RM250 bilion untuk memerangi COVID-19. Mengulas mengenainya, Anwar dan Kit Siang menyarankan pakej rangsangan ekonomi tersebut dibahaskan di Parlimen supaya ia dipantau, termasuk membincangkan bagaimana dana itu akan diperolehi dan hutang dilangsaikan. Hanifah berkata beliau tidak nampak apa yang silap apabila dua tokoh politik itu mencadangkan agar diadakan sidang khas untuk membahaskan pakej rangsangan ekonomi berkenaan. Nak lulus kena bahas dahulu. Itulah sistem demokrasi Parlimen ala Westminster. Wang negara juga bukan wang kita atau wang mak bapak kita. Kesimpulannya, kerajaan pintu belakang tak boleh lari dari Parlimen. Jika tanpa kelulusan Parlimen, segala wang yang dibelanjakan adalah wang tidak sah, seolah-olah ianya wang rompakan. Secara tersirat, bekas timbalan Menteri Undang-Undang itu dilihat menyindir Menteri Agama dan Menteri Alam Sekitar yang keduanya berstatus ulama. Takkan lepas kena tuduh gomen haram, nak juga kena tuduh guna wang haram. Hormatlah sikit kat Menteri Agama itu paling kurang pun. Jika tak mahu hormat Menteri Alam Sekitar. Terdahulu, Anwar Ibrahim berkata bantuan harus diuruskan oleh orang jujur yang mempunyai rekod bersih bagi memastikan tiada kerugian atau ketirisan. Menurut Anwar, rangsangan ekonomi berkenaan perlu dibahaskan di Dewan Rakyat kerana kerajaan tidak harus ada kuasa mutlak. Ia sangat mengaibkan. Sebab itu juga kita mengusulkan supaya ada perbahasan di Parlimen. Ada mengatakan, oh ini menangguh. Tidak, tak perlu tangguh. Tetapi mana-mana belanjawan tambahan atau supplementary budget dalam negara yang ada sistem demokrasi berparlimen, Parlimen mesti diajak bersidang dan membahaskan. Dia tidak beri mandat. Satu Perdana Menteri diangkat cara pintu belakang, merampak kekuasaan, kemudian berbuat apa yang dia mahu. Tidak boleh begitu. Kita mesti bagi ruang. Jadi sama ada yang sokong kerajaan atau sokong pembangkang, itu soal kedua. Tetapi sangat mengaibkan kalau kita menganggap bahawa mana-mana pemerintahan ada kuasa mutlak. Sementara itu, sekumpulan 50 ahli akademik, budayawan dan aktivis turut menggesa Muhyiddin Yassin dan parti pembangkang mengadakan sidang tergempar Parlimen bagi membahaskan pakej rangsangan ekonomi berkenaan. Antara ahli kumpulan itu termasuk Profesor Johan Saravanamutu, Profesor Terence Gomez, Dr. Mazna Muhammad dan lain-lain. Menurut mereka, kerajaan perlu mendapatkan mandat yang sewajarnya sebelum melaksanakan sesuatu dasar. Dengan pengakuan Perdana Menteri sendiri, kerajaannya tidak diundi secara sah oleh rakyat. Oleh itu, kerajaan mesti mendapatkan mandat yang betul daripada semua ahli Parlimen dalam cara yang tidak berpihak kepada parti politik supaya pakej rangsangan itu diluluskan. Prosedur sedemikian telah diikuti oleh kerajaan yang dipilih secara sah di seluruh dunia, kata kumpulan itu dipetik Malaysia Kini. Mereka berkata perincian pakej rangsangan mesti dibahaskan dan dipinda sepenuhnya demi faedah semua rakyat Malaysia tanpa mengira darjat etnik dan latar belakang sosial. Kami amat prihatin mengenai ketelusan sumber dana dan kaedah penyampaian awam serta aksesnya kepada rakyat yang paling memerlukan. Inilah satu-satunya cara kerajaan sekarang boleh membuktikan dirinya bertanggungjawab kepada rakyat Malaysia, tegas kumpulan itu. Nah, jelas sekali bahawa tuntutan untuk melegitimasi bajet untuk rangsangan ekonomi itu bukan bersifat politik. Ia semata-mata demi menjaga wang negara dibelanjakan dengan penuh hikmah.
Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.